Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua adik-adik. Welcome back to channel Ustazah Ija. InsyaAllah untuk topik kita pada hari ini, kita akan belajar tentang khauf dan roja. Tentang apa? Khauf dan roja. Pastinya adik-adik tengok perkataan ni. Perkataan ni bukan dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Arab. Jadi kita akan belajar apakah erti khauf dan roja dan bagaimanakah ia berkait dengan kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi insya-Allah kita akan belajar tajuk ini dalam bidang akhlak pelajaran 23. Jom sukses menikah Islam tingkatan 4 bersama Ustazah Ija. Jadi di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menyatakan pengertian khauf dan roja, menyatakan dalil naqli khauf dan roja, juga dapat menjelaskan apakah contoh khauf dan roja yang diamalkan sebagaimana Rasulullah SAW, menjelaskan konsep khauf dan roja yang seimbang dan merumuskan hikmah mengamalkan khauf dan roja dalam kehidupan. Baiklah, murid-murid, kita pergi dulu maksud khauf dan roja. Apakah maksud khauf? Khauf bermaksud takutkan kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangannya. Jadi kita sebagai umat Islam mesti ada perasaan takut. Bukan takut kepada orang, tapi takutkan kepada azab Allah SWT. Takutkan kepada kemarahan Allah SWT dengan cara kita tidak melakukan maksiat dan perkara dosa sepanjang kita berada di dunia. Maksud roja. Maksud roja ialah mengharapkan keridhaan Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya. Jadi segala yang kita lakukan ini pasti kita inginkan kebaikan dari Allah SWT. Setiap apa yang kita lakukan pastikanlah ia mempunyai kebaikan. Apa kebaikan yang saya dapat sekiranya saya melakukan amalan ini? Apa yang saya dapat? Apakah kebaikan yang saya dapat daripada saya mendapat keridhaan Allah SWT. Jadi kita sama-samalah lakukan perkara yang baik-baik, iaitu hanya melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Baiklah adik-adik, kita pergi kepada dalil naqli tentang khauf. Jadi di sini Ustazah kongsikan dalil naqli tentang khauf, di mana dalam Al-Quranul Karim Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maksudnya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Jadi di sini Allah SWT telah memberitahu kepada kita semua hamba-Nya supaya kita sebagai hamba Allah hendaklah takut hanya kepada Allah SWT dan insya-Allah kita akan tergolong dalam orang yang beriman. Adik-adik, seterusnya kita lihat bagaimanakah cara untuk mendapatkan khauf. Ada beberapa cara di mana kita dapat menjadikan khauf sebagai amal yang baik dalam hidup kita. Cara mendapatkan khauf. Yang pertama, bergaullah dengan ulama dan para solehin. Jadi dalam hidup kita ini, kita cubalah berbaik-baik dengan para ulama dan para solehin. Ulama adalah orang-orang yang pakar dalam pendidikan Islam,
dan juga pendidik-pendidik, ilmuwan yang banyak mengetahui dan juga tidak jemu-jemu untuk berusaha mengajar tentang pendidikan Islam. Dan juga para solehin. Para solehin ni orang yang baik-baik, di mana sentiasa mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okay, jadi bergaullah dengan mereka ini, adik-adik. Okay, nombor 2, sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Okay, jadi kita lihat bagaimanakah kisah-kisah daripada zaman Nabi, Nabi-Nabi kita yang wajib dipercayai, ada 25 orang Nabi itu, ada pelbagai kisah yang kita dapat ambil iktibar tentang bagaimana Nabi kita takut kepada Allah. Dalam apa jua keadaan, mereka teruskan berusaha untuk meneruskan dakwah Allah SWT walaupun ditentang oleh kaum-kaum mereka terdahulu. Okay, nombor 3, hendaklah sentiasa bertaubat. Jadi apabila kita bertaubat, taubatlah bersungguh-sungguh. Okay, sehingga kita mengalirkan air mata sebagai tanda kita betul-betul bertaubat. Jadi sebaiknya kita ni sentiasa mengucapkan istighfar, lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hidup kita, hendaklah setiap hari kita beristighfar, kerana setiap apa yang kita lakukan itu, bila mana kita nampak kesilapan, kesalahan kita, kita rasa menyesal, kerana kita tahu kita akan berdosa dengan apa yang kita lakukan itu, cepat-cepatlah, segeralah bertaubat. Dan yang keempat, sentiasa mengingati mati. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT ada berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kita ni duduk sebenarnya dekat, hidup kita ni sebenarnya dekat sebenarnya dengan mati. Dan hendaklah kita mengingati mati ini, dan kerana apabila kita mengingati tentang kematian, kita akan memikirkan amal hidup kita, untuk beramal bersungguh-sungguh kepada Allah SWT dan mengharapkan keridaan Allah SWT. Jadi kita akan rasa datang perasaan takut kepada Allah SWT untuk melakukan keburukan, kemungkaran dan kejahatan. Baiklah, cara mendapatkan rojak. Adik-adik, bagaimanakah cara mendapatkan rojak? Pertama, hendaklah kita bermujahadah menentang hawa nafsu. Bermujahadah maksudnya berusaha bersungguh-sungguh untuk menentang hawa nafsu. Jadi kita semua manusia, Allah berikan hawa nafsu. Hawa nafsu ni kita kena kawal. Kita kena gunakan kehidupan kita ini dalam setiap masa kehidupan kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Jadi kita hendaklah cuba sebaik-baik untuk menentang hawa nafsu kejahatan. Kedua, melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Dalam nombor 1 tadi, kita bermujahadah menentang hawa nafsu. Kita nak bangun solat, nak pergi solat. Sebab sememangnya hawa nafsu kita akan cuba untuk menghalang kita melakukan perkara yang baik. Di mana hawa nafsu ammarah dipanggil. Hawa nafsu ammarah ni hawa nafsu yang membawa kepada kejahatan. Jadi kita kena cuba sedaya upaya, penuh kesungguhan dan istiqamah untuk melakukan juga amal ibadah setiap hari. Lama-lama adik-adik akan biasa. Di mana siapa yang selalu tiap-tiap hari akan amalkan baca Al-Quran, bila tak baca sehari, dia akan rasa lain macam lah, macam tak biasalah tak baca Quran setiap hari. Jadi itu adalah satu perkara yang baik, kerana datang perasaan dalam dirinya tetap nak melakukan kebaikan, tetap ingin baca Quran dan tidak mahu meninggalkan Al-Quran. Jadi adik-adik juga boleh
beristiqamah dalam melakukan perkara kebaikan setiap hari. Okay, macam-macam perkara kebaikan dalam hidup kita kan. Jadi walaupun kita kat rumah pun kita tolong ibu bapa kita, kita istiqamah tolong ibu bapa kita pun dah dapat pahala, dah dapat dah rojak redha Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita membantu ibu bapa kita. Okey, nombor 3, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Okay, never lose hope from Allah Subhanahu Taala. Jangan putus asa kepada Allah. Okay, mintalah kepada Allah melalui doa kita selepas solat hari-hari supaya Allah Subhanahu Taala menerima segala amalan kita, supaya Allah Subhanahu Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Okay, dan kita hendaklah yakin kepada Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menerima taubat kita. Okey, mari kita lihat contoh khauf dan rojak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhirnya, baginda menangis kerana berasa takut kepada Allah Subhanahu Taala menurunkan azab. Jadi dalam mana satu hari ini Rasulullah mendirikan solat sunat gerhana matahari kerana berlaku gerhana matahari pada waktu itu. Okay, dalam solat sunat gerhana matahari ini Rasulullah menangis. Jadi dalam tangisan Rasulullah itu, Rasulullah merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Riwayat Sunan Abu Dawud dari kitab As-Salah. Jadi hadis ini melihat betapa Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah SWT bersungguh-sungguh dan juga telah mengirimkan doa agar umat-umatnya yang bersama dengan Rasulullah pada waktu itu juga tidak mendapat azab, malah memohon kepada Allah SWT untuk mengampunkan dosa-dosa umat Rasulullah pada ketika itu. Baiklah adik-adik, kita pergi contoh khauf dan rojak oleh Rasulullah SAW. Contoh 2, di mana Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar sakit. Jadi Rasulullah SAW bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jadi lelaki ini sebenarnya takut apabila dia meninggal dunia nanti, apakah yang akan berlaku, kerana dia takut pada azab Allah SWT kerana dia telah melakukan dosa-dosa yang lalu. Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan memujuk hatinya yang bermaksud, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah SWT memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan daripada apa-apa yang ditakutkan. Riwayat At-Tirmizi. Jadi ini adalah contoh di mana adik-adik boleh ambil iktibar bagaimana sifat khauf dan rojak yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah berpesan-pesan kepada kita semua untuk sentiasa mengamalkan khauf dan rojak. Baiklah adik-adik, kita pergi kepada spektrum ilmu. Di mana Allah SWT berfirman, maksudnya sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun, takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Jadi adik-adik, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah ada perasaan berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan.
walaupun ia sekecil zarah, tapi apabila ia adalah satu perkara yang baik, pastinya Allah akan beri ganjaran pahala kepada kita. Jadi hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menerima amalan kita, dan secara tak langsung kita akan terus taat, istiqamah, taat perintah Allah. Baiklah adik-adik, kita pergi kepada konsep khauf dan rajak yang seimbang. Pertama, adik-adik hendaklah rasa takut kepada Allah hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Maksudnya kita takut pada Allah, tapi dalam masa sama kita buat sesuatu tindakan tu jangan sampai menyimpang daripada perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan dosa. Okey, kedua, khauf dan rajak hendaklah berpaksikan husnuzon kepada Allah. Husnuzon ni ialah sangka baik kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang berlaku dalam hidup kita, walaupun benda tu kita tak suka, tapi itu adalah ujian untuk kita, kita hendaklah husnuzon, bersangka baik kepada Allah, kerana setiap apa yang Allah berikan itu adalah sebaik-baik perancangan untuk kita. Yang ketiga, seseorang yang mengharapkan keridaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Jadi tanamkan cita-cita azam untuk melakukan kebaikan setiap hari dan menjauhi maksiat, ya adik-adik. Yang keempat, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Jadi di sini adik-adik lihat highlightkan balasan neraka. Bila kita setiap hari kita akan ingat apa yang kita lakukan, kita ingatlah akan balasan azab api neraka, supaya ia akan menjadi benteng daripada kita melakukan kemungkaran. Yang keempat, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah adik-adik, destinasi terakhir kita, insya-Allah kita akan bersama-sama mendiami syurga Allah SWT. Tetapi bagaimanakah kita hendak mendapatkan ganjaran syurga itu? Hendaklah mendekatkan diri kepada Allah selalu. Jadi yang keenam, perasaan roja akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi apabila kita tahu Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah menyayangi kita, secara tak langsung kita akan selalu berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa. Jadi saya harap adik-adik cuba untuk mengamalkan 6 perkara ini, menjadikan motivasi kepada adik-adik, iaitu menjadikan ganjaran syurga sebagai motivasi untuk kita terus beramal, memiliki sifat khauf dan rajak yang seimbang. Okey adik-adik, kita pergi pada hikmah khauf dan rajak. Okey, kenapa kita kena ada sifat khauf dan rajak? Apa yang kita dapat? Apakah kelebihan khauf dan rajak? Sememangnya ada kelebihan dan hikmah dari Allah SWT. Ini kerana yang pertama, ia dapat melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatannya. Jadi bila ada perasaan macam ni, kita akan datang rasa bersungguh-sungguh melakukan segala pekerjaan yang kita buat setiap hari. Kita akan bersungguh melakukan amal ibadah setiap hari. Kedua, ia dapat mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Bila semua umat Islam ada perasaan takut, khauf untuk menjauhi larangan Allah SWT, pastinya negara ataupun dunia ini akan aman. Pastinya sebuah tempat itu yang mempunyai umat Islam yang mempunyai jiwa insan seperti ini akan menjadi harmoni. Sesuatu tempat itu akan menjadi aman dan sesuatu tempat itu akan mempunyai umat Islam yang cemerlang. Ketiga, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya mendapat pembalasan iman. Jadi insya-Allah bila kita istiqamah melakukan
sifat khauf dan raja ini, kita akan mendapat iman yang tinggi daripada Allah SWT. Kita akan merasai kemanisan iman itu dalam melakukan setiap perkara kebaikan. Keempat, ia dapat melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Ni untuk adik-adik. Bila adik-adik kita berusaha dalam melakukan sesuatu kebaikan, kemudian kita bertawakal kepada Allah, yakni kita berserah kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran syurga buat kita. Jadi adik-adik belajarlah bersungguh-sungguh. Selepas adik belajar bersungguh menuntut ilmu, berserahlah diri kepada Allah supaya Allah menerima segala amal ibadah kita dalam menuntut ilmu. Dalam kita menuntut ilmu, kita hormat pula guru. Jadi berapa banyak pahala adik dapat dalam adik menuntut ilmu. Jadi insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran kebaikan, pahala dan syurga buat adik-adik. Yang kelima, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah SWT dalam semua keadaan. Jadi perasaan atau sifat khauf dan raja ini dapat menjadikan adik-adik insan yang sentiasa ingat Allah, walau apa jua berlaku dalam hidup. Adik-adik, Alhamdulillah semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat buat semua. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share pada video-video pembelajaran di channel Ustazah Ija. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa share pada kawan-kawan. InsyaAllah semoga ini jadi saham akhirat kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.